Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk meneruskan sesi PDPR Mata Pelajaran Sejarah pada hari ini. Saya merupakan Cikgu Anwar Ain, guru yang akan mengajar sejarah kelas 4 Elite. Pada minggu ini, saya akan meneruskan lagi unit 1 iaitu mengenali sejarah. Pada minggu lepas, kita telah pun menyentuh sedikit subtopik yang terdapat dalam unit 1. Hari ini, kita akan meneruskan lagi unit 1 dengan subtopik yang lain. Sebelum cikgu meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini, cikgu ingin menyarankan semua murid agar bersedia dengan pensel dan sehelai kertas ataupun sebuah buku catatan sejarah untuk mencatat nota-nota penting semasa sesi PDPR kita sebentar lagi. Baik, apakah sumber sejarah? Kita mulakan dengan sumber sejarah. Sumber yang pertama kita kenali sebagai sumber prima. Apakah sumber prima? Sumber prima ialah sumber pertama. Ia masih belum diolah dan berada dalam bentuk yang asal. Contoh sumber prima ialah fosil, manuskrip, dokumen dan artefak. Seterusnya, sumber sekunder. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber sekunder? Merupakan penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Diambil sumber prima, dia tulis, hasilkan penulisan, jadikan dalam bentuk buku, majalah, risalah ataupun akhbar dan ia dikenali sebagai sumber sekunder. Kaedah penyelidikan sejarah. Kaedah yang pertama, kita ada kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi ialah proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Ia dilakukan melalui proses cari gali ataupun dikenali sebagai excavation. Contoh kaedah arkeologi. Contoh bahan tinggalan hasil kaedah arkeologi ialah fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Seterusnya, kaedah lisan. Kaedah lisan ia dikenali sebagai kaedah temu bual. Okey, individu yang ditemu bual kita kenali sebagai orang sumber. Orang sumber, apakah orang sumber? Orang sumber ialah orang yang terlibat dengan peristiwa sejarah. Jika dia tidak terlibat, dia melihat atau mendengar peristiwa itu daripada orang lain. Seterusnya, kaedah bertulis. Kaedah bertulis ialah proses mendapatkan maklumat daripada lakaran atau lukisan. Lakaran itu terdapat dari mana? Contohnya, dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Kita ada 3 kaedah penyelidikan dalam sejarah ya. Yang pertama, kaedah arkeologi, kaedah lisan dan kaedah bertulis. Seterusnya, ruang dan masa. Ruang dan masa merupakan perkara yang penting dalam mengkaji sesuatu sejarah. Sejarawan dia menggunakan urutan masa supaya dia dapat mengkaji sesuatu peristiwa dengan tersusun mengikut susunan kejadiannya. Urutan ini juga dikenali sebagai kronologi. Konsep masa dapat dibahagikan kepada dekad, abad dan alaf. Konsep masa juga dilihat mengikut zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Urutan masa sangat penting agar sejarawan dapat menulis peristiwa yang lengkap dan tersusun. Berikut adalah rajah atau gambar rajah garis masa. Gambar ini saya ambil dari buku teks sejarah kamu ya. Seterusnya, sebab dan akibat dalam sesuatu peristiwa sejarah. Setiap peristiwa memang ada sebab dan akibat. Contoh saya bagi peristiwa anugerah kecemerlangan akademik. Baik, apakah sebabnya? Apakah apakah sebab hari anugerah kecemerlangan akademik diadakan? Ya, sebab dia untuk menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. Dan apa pula dia punya akibat? Akibat dia ialah murid belajar dengan tekun supaya diri dia juga dihargai ketika hari anugerah akademik. Baik, dengan berakhirnya ruang dan masa, maka berakhirlah
topik 1, unit 1, mata pelajaran sejarah tahun 4 pada hari ini. Jadi, saya harap kamu boleh buat catatan daripada apa yang telah saya terangkan sebentar tadi dalam buku nota sejarah, dan jangan lupa untuk siapkan tugasan pada hari ini menggunakan Google Form. Baik, sampai di sini sahaja dulu sesi PDPR mata pelajaran sejarah. Terima kasih semua yang sudi mendengar video kita pada hari ini. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye.